dalam menjaga hubungan sesama manusia. Sehingga kita tengok cara memandu, cara bercakap, cara melayani pelanggan sangat menarik hati, ya, kerana mereka mencapai tahap tertinggi dalam ketamadunan ini. Dan begitu juga ada masyarakat yang kita tengok mencapai tahap tertinggi dalam ibadah ataupun dalam amalan harian ataupun dalam uh, achievement, life achievement, ya, yang mana tengok mereka ni terkenal dengan kerja kuat, ya, kalau kita dapati dalam masyarakat Jepun, ya, yang sangat terkenal dengan kerja kuat, walaupun tsunami melanda hanya beberapa bulan, jalan yang dah pecah, yang dah rosak dalam sekelip mata menjadi kembali seperti sedia kala ataupun lebih baik daripada dulu. Jadi kita tengok terdapat berbagai masyarakat yang menguasai bidang-bidang ini, ya, yang dapat mencapai kualiti-kualiti dengan usaha mereka. Nama Islam secara konsepnya adalah syumul. Ya, kalau kita sebut Islam sebagai din yang disempurnakan oleh Allah SWT, Allah kata, aku sempurnakan bukan saja din ataupun cara hidup kamu, juga nikmatku, dan aku redha kepada Islam sebagai din. Jadi di sini kita tengok bahawasanya politik tolak Islam itu adalah syumul, yang melangkumi akidah, iaitu pegangan, ibadah, iaitu amalan, syariat, iaitu jalan. Syariat itu adalah jalan, syariat itu adalah hukum, syariat itu adalah undang-undang, dan juga yang merangkumi akhlak. Ya, jadi Islam bertopang, berteguh, kepada empat tiang yang berikut, ya. Jadi sebab itu kalau kita tengok bahawasanya dalam ayat yang anda sebutkan seterusnya dalam surah An-Nahl ayat 89, Allah kata bahawasanya Allah turunkan Al-Quran itu sebagai satu keterangan dan kejelasan bagi segala sesuatu. Maksudnya di sana manusia ini, mereka Allah jadikan dalam diri mereka sentiasa mempunyai persoalan yang perlu dijawab. Malah setengah ulama mengatakan persoalan-persoalan yang timbul daripada diri manusia ini adalah merupakan persoalan yang perlu dijawab dengan tegas dan jelas. Dia tidak boleh dijawab dengan cara falsafah ataupun pemikiran-pemikiran yang didasari kepada pengalaman-pengalaman tertentu, tetapi dia mesti berdasarkan ilmu, berdasarkan kajian yang tepat, ya. Dan di sini Alkitab itu turun kepada kita dengan menjelaskan, dengan menerangkan, dengan tegas, dengan tepat, ya, dan dengan bukti-bukti, ya, yang memang terbukti, secara pemerhatian ataupun secara pengalaman ataupun secara pemikiran. Sebab itu dalam surah Al-An'am ayat 38 tadi Allah sebut, wa ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami abaikan sesuatu itu di dalam kitab. Maksudnya Al-Quran diturunkan tanpa terlepas pandang daripada sesuatu apapun. Jadi apa yang nak bawa di sini bahawasanya bila kita berbicara apa sahaja yang berkenaan dengan kehidupan kita ataupun Islam, kita mesti pertamanya kembali kepada konsep kesyumulan Islam. Bila kita sebut dengan akhlak, kita tidak boleh terlepas daripada menyebutnya tentang akidah. Ataupun bila kita sebut tentang akhlak, kita tidak boleh terlepas daripada memahaminya dari sudut keterkaitannya. Yang pertama dengan akhlak, yang kedua dengan ibadah, yang ketiga dengan syariah. Ya. Sebab kita perlu memahaminya daripada sudut yang syumul dan juga sentral. Ya. Syumul dan sentral. Sebab setengah orang memahami syumul itu luas. Setengah orang mengatakan syumul itu adalah merupakan kalau kita katakan satu alat yang syumul. Jadi setengah orang menghuraikan alat itu mempunyai berbagai multitasking. Boleh melakukan berbagai perkara, boleh diharapkan untuk melakukan berbagai perkara. Ya, jadi dia mempunyai pelbagai mekanisme, ya. Tetapi Islam, selain daripada apa yang dimaksudkan dengan syumul dalam Islam itu, selain daripada ianya menepati
meliputi, merangkumi keseluruhannya. Tapi syu'ur dalam Islam ini juga berbentuk sentral, di mana segala yang meliputi, segala yang merangkumi itu tadi, dia berpusat kepada Allah SWT. Dan itulah akidah. Ya? Ya? Kalau satu masyarakat itu meliputi, dari segi ibadahnya mantap, jelas, dari segi syariatnya, undang-undangnya hebat, dari segi amalannya hebat, ya, dari segi sikapnya hebat. Tapi kalau dia tidak centralize untuk mempercayai keesaan Allah SWT, untuk bergantung hanya sahaja kepada Allah, untuk memahami bahawasanya hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang merupakan tempat pergantungan, yang merupakan satu kuasa hanya sahaja yang boleh diharapkan, dan yang akan akhirnya mentakdirkan, menentukan segala sesuatu. Ya? Jadi tanpa memahami konsep ini, konsep centralized, konsep kepada keesaan Allah SWT, tanpa dapat memahami bahawasanya kesyumulan ataupun suatu sifat yang meliputi dan merangkumi tadi, dia centralized kepada Allah SWT, centralized kepada yang satu, yang esa, maka di sana akan berlaku juga kesesatan ataupun penyelewengan. Penyelewengan. Dan itu adalah merupakan satu aspek daripada fitrah manusia, yang mana dia akan bergantung kepada sesuatu. Jadi sebab itu kalau segala kemajuan, segala pencapaian dalam kehidupannya tidak diletakkan pada satu platform, tidak diletakkan kepada keesaan Allah, maka dia akan pergi kepada yang lain, penyembahan yang lain. Sebab itu kita dapati ada masyarakat maju yang menyembah binatang, ada masyarakat maju yang menyembah matahari, ada masyarakat maju yang menyembah konsep, yang mana konsep mereka itu tidak boleh tidak boleh disentuh, adalah merupakan satu benda yang sensitif yang mereka pegang dengan jiwa dan peribadi mereka. Baik. Sebab itu Allah sebut, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi Allah kata di sini, dan tidak kami mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kabar gembira dan peringatan. Ya, ini ya, bagaimana kita dapat kaitkan bahawasanya manusia ini dia mempunyai satu sifat yang terpecah-pecah. Itu yang dimaksudkan dengan kekurangan akal. Kalau Allah meletakkan, kalau kita kata manusia meletakkan akal di tahap yang sangat tinggi, tetapi dalam Islam, akal yang tinggi itu masih lagi perlu dibimbing oleh wahyu. Sebab akal itu sifatnya adalah tidak syumul. Sifatnya adalah terpecah-pecah dan sifatnya adalah terhad. Jadi Allah SWT mengutuskan Rasulullah SAW untuk memberi peringatan dan khabar gembira kepada manusia. Ya, untuk menjelas, merangkumkan segala konsep yang difahami oleh manusia tadi dan meletakkannya kepada tempat yang betul, yang tepat. Sebab itu Allah kata, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi ramai manusia didapati tidak mengetahui. Memang tidak mengetahui. Ramai manusia. Maksud di sini, kalau yang dah tak pandai itu memanglah. Tapi yang dah pandai, yang dah bijaksana, yang dah mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi, ya, tetapi tetap memerlukan wahyu. Ya, jadi sebab itu yang pertamanya, untuk memahami akhlak ini ataupun kita kata kesyumulan akhlak ini, kita perlu memahaminya dalam bentuk keterkaitannya dengan kesyumulan akidah Islam. Jadi sebab itu dalam kesyumulan akidah Islam tadi, anda sebutkan perlu ada centralized kepada Allah SWT. Sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 60, wallahi walillahi mathalul a'la. Ya, dan Allah itu mempunyai sifat yang maha tinggi. Allah sebut walillahi mathalul a'la. Maksudnya Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Maksudnya yang tidak boleh dicapai oleh kita, yang perlu dirujuk,